Terima kasih Tuan Yang Dipertua di atas peluang untuk Batu Kawan membahas Rang Undang-Undang Keselamatan Sosial bagi Suri Rumah 2022. Tuan Yang Dipertua, sumbangan suri rumah sememangnya tiada nilai bandingan. Tiada cuti kecemasan, emergency leave, tiada cuti tahunan, annual leave, tiada cuti sakit, medical leave, kerja lebih masa, overtime, termasuklah tiada gaji atau upah. Gautam Bhatia, seorang pakar undang-undang dari India, menyatakan kerja rumah yang tidak berbayar umpama buruh paksa atau dengan izin forced labour. Dan kebiasaannya suri rumah dikaitkan dengan golongan wanita dan penjana rezeki, merupakan lelaki yang sering dianggap sebagai ketua keluarga. Walaupun dengan perubahan masa, kini konsep dengan izin shared responsibility atau kebertanggungjawatan bersama, namun realitinya adalah kebanyakan wanita yang bekerja sebagai suri rumah mengharapkan ketua keluarga sebagai sumber atau punca rezeki mereka, melainkan mereka sendiri seorang ketua keluarga. Mengikut laporan ILO pada tahun 2018, wanita bekerja 4 kali ganda lebih daripada lelaki di Asia dan Pasifik dalam aspek penjagaan atau care work. Maka memang wajib untuk satu RUU dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini untuk melindungi suri rumah di Malaysia. Di banyak negara lain, kerajaan menyediakan satu jaringan keselamatan bagi golongan suri rumah yang bekerja tanpa akreditasi atau pengiktirafan, mahupun bekerja tanpa terima kasih, supaya mereka boleh meneruskan kehidupan mereka walaupun sumber pendapatan mereka sudah tiada. Tuan Yang Dipertua, Kerajaan Pakatan Harapan memberikan fokus yang penting kepada unsung heroes atau heroines di rumah, iaitu suri rumah, agar mereka tidak ketinggalan daripada menikmati jaringan keselamatan ini. Malangnya musibah langkah Sheraton melanda dan kerajaan bertukar. Tetapi saya berasa gembira untuk melihat RUU ini dengan perincian mengenai caruman, insurans dan juga untuk tujuan kesihatan dan sebagainya. Namun saya ada beberapa persoalan yang saya harap akan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri nanti. Malaysia sebagai middle income nation mempunyai potensi yang tinggi untuk melakukan yang terbaik bagi suri rumah dan saya harap cadangan kami ini semua akan dipertimbangkan. Memandangkan caruman bagi skim insurans boleh dibuat oleh suri rumah sendiri sekiranya beliau bankrupt atau muflis. Mungkin sebagai guarantor atau penyagaan yang telah lingkup lebih-lebih lagi selepas COVID, bagaimanakah mereka akan membuat caruman tersebut? Saya ingin tahu mekanisme untuk sama ada insurans yang akan dibayar ataupun diberi perlindungan ataupun akaun bank. Semua detail ini tidak termasuk dalam RUU ini, maka saya ingin tahu sebab hari ini sekiranya seseorang itu bergelar bankrupt ataupun muflis, maka tidak boleh buka akaun pun, tidak boleh membeli insurans. So adakah label bankrupt atau muflis ini terguna pakai ke atas suri rumah yang sudah bankrupt atau muflis? Pada masa yang sama, saya mohon statistik daripada YB Menteri, berapakah suri rumah mengikut pecahan kaum dan agama yang bergelar muflis dan bagaimanakah pihak kerajaan akan mengatasi situasi ini? Seorang yang bankrupt tidak dibenarkan untuk dilantik sebagai seorang jawatankuasa keselamatan sosial suri rumah mengikut perincian dalam RUU ini. Jadi apakah nasib suri rumah yang bankrupt? Pada masa yang sama, walaupun kurang berbanding dengan wanita, namun bagaimana pula dengan bapa yang berstatus duda, bapa tunggal dan sebagainya? Apakah jaringan keselamatan bagi mereka? Bukankah kepentingan mereka juga perlu dijaga? Perkara 8/1 dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Maka bukankah duda dan bapa tunggal juga sewajarnya dilindungi oleh skim insurans ini? Saya juga ingin membawa perhatian Yang Berhormat Menteri kepada poin faedah nombor 5 yang menyatakan memaksa suri rumah berinsurans dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual ataupun selainnya. Saya ingin cadangkan agar kementerian mendalami jenayah rogol dalam perkahwinan dengan izin marital rape dan memasukkannya juga di dalam poin 5B ini. Adakah jenayah rogol dalam perkahwinan juga termasuk dalam perlindungan skim ini? Tuan Yang Dipertua, negara India melalui satu cadangan dari sebuah parti politik dalam usaha untuk mengira nilai kerja rumah oleh suri rumah telah dibentangkan. Maka saya ingin bertanya di Malaysia ini, apakah mekanisme oleh kerajaan untuk melaksanakan skim ini? Saya membawa isu ini kerana di bawah PKB 40, 5.8 juta ringgit telah diperuntukkan
namun hanya 670,000 sahaja yang menggunakan kemudahan PKB 40 ini. Dan ini lebih daripada setahun, 2 tahun it has come into effect. Maka saya ingin tahu apakah mekanisme, let's talk about reality. What is the realistic mechanism dalam bahasa kita perlukan pegawai untuk menjelaskan skim ini kepada wanita di luar sana dan juga untuk lelaki sekiranya kerajaan mempertimbangkan untuk masukkan juga bukan sahaja wanita walaupun bilangan wanita jauh lebih daripada lelaki menjadi suri rumah tetapi kita lihat perincian penggunaan ibu tunggal, balu, it's the same as bapa tunggal dan duda. So jadi saya harap kementerian akan mempertimbangkan cadangan ini. Saya juga ingin tahu nama syarikat insurans yang akan dilantik untuk mengendalikan skim insurans ini dan apakah keuntungan mereka daripada perhubungan mereka ini bersama dengan kerajaan, adakah ia CSR, zero interest ataupun ada apa-apa keuntungan. Saya juga ingin tahu sama ada perlindungan ini cover dialisis dan juga kanser yang kedua-duanya merupakan penyakit yang memang it is very high cost untuk kos perubatan mereka. Dan saya juga bersetuju dengan ahli-ahli parlimen bahawa saya rasa RM120 itu bagi golongan B40 yang memang fakir miskin, yang asnaf, untuk mereka bayar RM120 itu memang susah. Saya tahu. Maka saya juga bersetuju dengan ahli-ahli parlimen bahawa kerajaan yang harus memulakan dengan izin to start the ball rolling. Saya harap kerajaan akan berprihatin dengan tema keluarga Malaysia untuk memastikan bahawa dana yang ada dengan kerajaan sekarang digunakan dengan sebaik mungkin. Kerajaan mulakan pelaburan itu. Let the government start the ball rolling, a small amount, baru suami ataupun suri rumah itu sendiri boleh melabur dalam skim insurans tersebut. Jadi saya menggunakan peluang ini untuk mengucapkan terima kasih walaupun semangat untuk RUU ini datang daripada idea Pakatan Harapan melalui iSuri tetapi hari ini menjadi satu undang-undang. I think credit should be given where it's due. Terima kasih kepada pimpinan Pakatan Harapan sebelum ini dan kepada Yang Berhormat Menteri hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Patu Kawan. Yang Berhormat Balin, silakan.